Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Tuan Syekh pagi ini, liyaqil ma tafrah bihi yaqil ma tahzan alaihi. Maksudnya kurangkanlah ataupun sederhanakanlah ataupun berpada-padalah kamu gembira apabila dapat nikmat, agar kamu juga tidak begitu sedih apabila dia hilang. Liyaqil ma tafrah bihi yaqil ma tahzan alaihi. Kurangkanlah, berpada-padalah kamu bergembira apabila mendapat nikmat, agar sedih kamu juga akan kurang apabila nikmat itu hilang. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kenapa Tuan Syekh suruh kita kurangkan gembira bila kita dapat nikmat, dan dia pun beri impak daripada kita kurangkan ataupun berpada-pada bergembira kita dapat nikmat? Kerana ujungnya nanti nikmat itu akan hilang dari kita, dan ketika nikmat itu hilang, kita tak adalah sedih sangat. Maka sebab itulah jangan kasihkan pasangan sampai 200%. Itu kan, aku cinta kamu, aku sayang kamu 200%. Kita pun tengok ya, bila perempuan tu sayang suami dia 200%, maka perempuan tu yang menderita. Jadi sepatutnya kalau perempuan nak sayangkan suami, sayang 60% syukurlah. Jadi kalau dia kahwin seorang lagi pun tak adalah tension sangat, sebab bagi 60 ya begitu. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, di sana ada beberapa sebab yang munasabah yang harus kita faham. Kenapa Tuan Syekh suruh kita kurangkan gembira apabila kita dapat nikmat? Pertama sekali perlu kita ingat bahawa kenyataan pertama ialah kita tidak mampu melawan takdir. Betul kan? Tak ada siapa di kalangan kita ni yang boleh lawan Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala tentukan, ianya pasti akan berlaku. Jadi oleh kerana kita menerima kenyataan itu, bahawa kita tak boleh nak lawan takdir, Allah juga menang pada pertarungan ini, maka cara yang paling baik untuk kita hidup ialah kita menelusuri. Itu kita follow takdir. Tapi bukanlah bermaksud kita follow takdir tu kita follownya dengan pasif. Macam ramai mahasiswa akademi Islam bila ditanya kenapa tak kahwin, jodoh belum sampai lagi. Itu dia panggil pasif dengan takdir. Ya, saya tak suruh tuan-tuan dan puan-puan pasif dengan takdir, tapi juga tidak diajar supaya memberontak melawan takdir. Jadi kita tahu di depan kita tu ada Allah. Allah telah tentukan segala-galanya yang tak mungkin kita tukar. Sabda Nabi, rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Kolam yang kerjanya menulis takdir tu dah dipencingkan, diangkat. Maksudnya tak mungkin kita akan ambil tu kolam balik, tulis balik. Dia tak ada rewriting, dia tak ada tulis balik. Dan dakwat yang menulis pada catatan itu pun dah kering. Maksudnya pada Allah dia tak ada liquid paper. Dekat pejabat isi Melayan ni banyak sebab error typing.
Adalah, tapi dekat Lauhul Mahfuz tu tak ada error typing, error writing, tak ada ya. Jadi bila begitu kita sedar bahawa kita tak boleh lawan takdir, maka kita sebagai seorang hamba Allah, kita diminta supaya menelusuri takdir. Itu maksudnya berjalan di atas takdir. Jadi apabila kita ringkaskan takdir itu, kita dapati bahawa takdir Allah tentang kita dalam hidup ini, dia terbagi kepada dua je, iaitu suka atau tak suka. Okay, kan? Ada tak takdir yang lain daripada itu? Tak ada tak? Sama ada kita dapat apa yang kita suka atau kita dapat apa yang kita tak suka. Yang bujang-bujang dapat pasangan hidup yang maju, yang beruang, bukan beruang ya, beruang, yang macam-macam, maka sukalah. Yang mungkin yang sakit mendapat kesembuhan, sehat. Yang staf pula dapat naik pangkat. Okay? Jadi takdir yang ada dalam hidup kita ini, jika disimpulkan secara umum, ianya hanya ada dua takdir. Satu, takdir yang kita suka. Yang kedua, takdir yang kita tak suka. Jadi bila kita sebut kita suka dan kita tak suka, sebenarnya perkataan suka atau tak suka itu dia subjektif. Dia subjektif. Maksudnya dia merujuk kepada setiap individu. Ada orang itu dia suka sangat dengan benda itu, tapi ada orang lain dia tak suka. Bila mak saya pergi ke Kedah, Pulau Pinang, dia buat balik jeruk Pak Ali. Isteri saya melompat. Oh, suka. Saya kecewa sebab saya tak makan jeruk. Betul kan? Maksudnya mak saya tu telah bawa satu benda baik yang dia panggil jajan buah tangan. Dia telah buat benda baik. Dia buat benda baik. Dan jeruk Pak Ali tu kan mahal. 1 kilo RM18 ke RM20. Jadi dia bawa jajan, bukan main jauh daripada Pulau Pinang, tak berapa ABS kena bawa laju macam-macam. Dia bagi. Jadi sepatutnya semua orang kena suka lah kan, sebab dapat jajan. Tapi nampak isteri saya je lah suka, dia puang. Itu kenapa tak bawa buah pala? Sebab saya kan ada hitam-hitam sikit, garuk mamak ni nak buah pala. Jadi nak sebutnya dalam hidup ni sama ada begitulah, kita suka atau kita tak suka. Ada orang dapat anugerah cemerlang, ada orang tak dapat. Betul kan? Jadi bila begitu, kenapa Tuan Syekh kata masa kamu dapat apa yang kamu suka, jangan excited sangat. Jangan wah sangat. Sebabnya nanti bila benda tu hilang, kamu sedih sangat-sangat. Kamu perlu dapat apa yang kamu suka tu, sukalah, tapi jangan lebih-lebih sangat kepada. Sebab nanti bila dia hilang, kita sedih juga, tapi taklah sedih sangat. Okey, bila Tuan Syekh kata begitu, kita akan bertanya kenapa Tuan Syekh cakap begitu? Kerana di sana ada beberapa peraturan yang kita tak boleh lari. Peraturan pertama, dunia itu ada limitasi. Ada limitasi. Selagi kita duduk dekat dunia, maka kita tertakluk kepada satu peraturan. Nama dia ada habis. Dia ada limitasi, ada limit dia. Jadi apa pun yang kita dapat, kita kena sedar bahawa dia ada ujung. Dia ada ujung dia. Maka sebab itulah, jika orang itu sebelum dia pencen, dia dah bersedia 2 tahun mentalnya untuk pencen, maka pencennya itu cukup
bahagia. Tapi bila tarikh pencen tu dah lepas minggu, dia masih masuk pejabat, itu yang sakit jiwa. Dia terlupa dia pencen. Bila pencen seminggu dah, pagi tu masih lagi pakai kerongsang apa. Nenek tanya, cucu tanya, nak ke mana ni? Kerja. Kan nenek dah pencen. Dia akan sakit jiwa, dia terlupa. Dia terlupa bahawa dekat dunia ni ada limitasi. Jadi bila dunia yang kita duduk itu sifatnya adalah sedemikian, maka kita kena terima bahawa apa pun yang kita dapat, dia akan ada ujung lah. Begitu. Itu yang pertama. Peraturan kedua, apabila kita duduk dekat dunia ni dia tidak pure. Dia tak pure. Maksud perkataan dia tidak pure ni begini. Kalau kita pergi ke akhirat, kita hidup ni kan ada suka dan tak suka tadi kan? Suka dan tak suka. Kalau di akhirat Allah separate suka tu, dia duduk setempat. Di mana di tempat suka itu tak mungkin tak suka akan pergi duduk tinggi. Dia pure, khalis, pure di setempat. Itu syurga. Dalam syurga tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa yang masuknya takkan sedih, takkan susah. Sebab dalam syurga tak ada istilah sedih, susah, sakit, tak suka. Tak ada. Lepas tu dia buat neraka, iaitu azab. Jangan berangan aku ni yang masuk neraka ni masuk banglo neraka sedap. Oh, tak ada sedap dekat neraka tu. Dia tak ada benda nama sedap, makna happy. Dia tak ada. Dia pure azab semata-mata. Mungkin kita berfikir, aku ni baik, puasa 6, hari ke-8 Syawal dah habis dah, Quran baca. Cumanya nasib aku ni tak ada suami, sedih sorang-sorang. Bagaimana aku masuk syurga nanti, sedih juga ke? Oh, tajuk dalam syurga sedih. Dan juga tak ada sedih. Dekat dunia ni mungkin ada perkataan sedih, sunyi, sepi. Dalam waktu yang sama, sunyi dan sepi dan sedih itu ada pada orang yang baik. Maksudnya dia tak pure, dia bercampur. Jadi berarti bila kita sebut dunia itu dia monotism. Dia apa panggil? Ada monotism pula. Dia bercampur di antara baik dan tak baik, dia datang sekali. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, Kul kullun khalaqna zawjayn. Setiap benda yang hidup atau setiap benda yang ada di dunia ini, aku buatnya berpasang. Jadi maksud perkataan berpasang itu, pada satu objek yang kita lihat tunggal, sebenarnya objek tunggal itu dalamnya ada positif, ada negatif. Dia ada male, ada female. Dulu saya ingat manusia dan binatang dia ada male and female. Bila pergi digital mall cari USB, Cina tu tanya, you nak USB male or female? USB pun ada male and female. Ada USB jantan, ada USB betina betul. Ada jantan betina juga. Dia tak ada USB. Tu kena tanya Zul lah. Kamu tu tahu lah. Kelah USB pula lah. Tapi tak sebutnya ada rasa USB jantan betina. Ada USB jantan betina. Baru tahu sama jadi. Baru jumpa kemarin baru tahu. Begitu juga dekat engineering, dia ada negatif, positif. Jadi itu yang saya maksudkan, dunia ni dia tak pure. Jadi dengan konsep apa yang kita faham bahawa dunia ni dia tak pure, maka kita bawalah kepada nikmat. Allah bagi kita nikmat. Maka sebagai seorang yang belajar tasawuf, kita tahu nikmat yang datang tu dia tidak pure.
Memang kita suka, tapi dalam suka tu ada kita tak suka. Ada kita tak suka. Begitu juga dalam kita tak suka, ada yang kita suka. Sebagai contoh, mungkin kita orang lelaki akan seronok lah kalau dapat kahwin dengan artis. Ini cantik. Betul kan? Kan ada artis yang sudah habis endorse sekarang. Ya, mungkin. Betul kan? Jadi mungkin orang akan kata bukan. Maksudnya kalau dia bawa artis tu sebagai isteri dia mari dikaitkan dengan Islam ni, orang tak tengok dia, orang tengok yang tu tersilap pilih, betul kan? Jadi maksudnya dia akan rasa, oh, memang dia suka. Tapi ada benda yang dia tak suka, iaitu high maintenance. Nak bayar spa lagi, gincu saja tu. Yang kelas ni pakai sebulan, dia pakai 2 hari je. Make upnya lagi, spa, nak pergi berendam sana, berendam sini. Tapi kalau kahwin tidak artis, taklah comel sangat. Tapi bila nak pergi berkelah, pergi Ulu Yam tu dah okey, bawa pergi Unggoreng. Ada cukup. Jadi berarti yang suka tadi tu dia ada juga beban yang satu lagi. Dan artis ni ada seorang kawan saya tu, saya jumpa dia 2 kali kanda duduk dari saya lah. Saya ni duduk lagi. Satu hari jumpa dia dekat The Curve. Lalu kat situ jumpa dia. Lepas tu tengok perempuan cantik sebelah dia. Saya kata perempuan ni silap ini. Sungguh dan hati lah ya. Sebab dia renyuk lagi cantik lah. Tapi putih baik. Lama dah pisah masa sekolah rendah dulu, dia ada kilang kaya lah. Jadi saya tanya dia, siapa perempuan tu? Bini lah. Astaghfirullahalazim. Dia kata, astagfirullah, kata kat aku. Yalah jauh sangat. Gitu. Jauh sangat. Kalau saya dengan bini saya tu, dia faham je. Hitam putih. Betul kan? Ni dia bukan dia faham, teruk penuhnya lagi. Lepas tu duduklah. Isteri dia tu bekas Miss Malaysia. Jadi duduk dengan dia tu, tanya borak-borak dengan dia. Kata, sedap tak bini comel? Tanya dia, sedap tak bini comel? Dia kata, ada masa seronok, ada masa menderita. Saya kata, bila yang seronok? Seronok ni masa ambil gambar. Oh. Tapi menderita masa ambil gambar juga, orang suruh kita tepi, orang ambil gambar dia. Masa nak ambil gambar tu kita masuk sekali, dia bini kita lah. Lepas tu bila orang ambil gambar sekali, lepas dia kata, cik boleh tepi sikit nak ambil orang ni ya. Jadi sakit jiwa kita. Jadi berarti walaupun dia dapat nikmat tu, dia masih ada benda yang dia tak suka juga. Ada benda yang dia tak suka. Ada orang seronok bila dia dapat jadi sultan, kan seronok kan sultan. Betul kan sultan semua ada benda yang tak seronok. Itu sultan tak boleh makan tepi jalan macam kita makan bubur. Sultan tak boleh lompat-lompat hari keluarga gitu. Gitu kan. Jadi ada juga benda yang dia tak boleh buat. Sedangkan itu sebahagian daripada nikmat dunia yang dia tak boleh rasa. Dia naik kereta tak boleh pelan-pelan, kena laju je. Jadi kita boleh pelan gitu. Dia tak pernah merasa ijen, dia tak pernah mana cak kuih tiaw tepi jalan. Dia nak makan kena tunggu masa, lepas tu nak makan kena beradak, tuanku cangkap kena sopan, kita boleh terkangkang. Banyak! Dia memang dia dapat satu benda, dalam dia dapat satu benda tu dia tak dapat semua benda. Dia dapat sesuatu, ada benda yang dia tak dapat. Jadi itu maksud saya, dunia itu tidak pure. Dunia itu tidak pure. Tapi kalau duduk di syurga, kita boleh buat apa saja. Kita boleh nak apa saja. Kita boleh dapat apa saja. Dan ketika mana kita dapat apa saja, orang lain tu pun kalau nak juga dapat juga. Kalau kat sekarang dah Datuk Najib dapat jadi Perdana Menteri, orang lain nak juga tapi tak dapat dah. Jadi nak tu kan mungkin 10,000 orang Malaysia nak jadi Perdana Menteri, kita dapat lah. Orang dapat. Tapi dekat akhirat nak apa semua
Jadi itu hanya ada di syurga. Begitu juga dengan neraka, dia pure. Jadi berdasarkan dua realiti ini, iaitu dunia ada limit, ada ujung, ada limitasi. Jadi dunia juga tidak pure. Maka berdasarkan dua kenyataan itu tentang dunia, maka orang tasawuf ajar kita bagaimana nak hidup bahagia, yang kita sebut menelusuri takdir, bukan melawan takdir. Kita menelusuri takdir. Sebab kita tahu Allah tak boleh nak dilawan, ya. Kita lawan macam mana pun dia juga menang. Okey tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, kenapa dia minta kita secara fizikalnya jangan excited sangat dapat nikmat? Kalau tuan-tuan ada baby, ya, dekat rumah ada anak kecil, tuan-tuan kan tengok, ya, bila anak kecil tu dia excited dengan satu benda, kejap lagi dia akan nangis. Macam saya baru dapat baby, kan, bila baby saya tu kepung langgar kan? Sebab bila dia excited dia langgar dia. Tapi kalau dia biasa je, walaupun kakinya tak cukup kuat untuk berjalan, dia masih boleh elok. Tapi bila dia kepung langgar benjol sana. Jadi itulah manusia tu. Manusia tu. Dan dia adalah manusia hakiki sebab dia belum pandai hypocrite. Kita ni sudah cover line. Kepung langgar. Kau kat juga je. Kan? Tak langgar kan? Tapi pandai jawab. Ini JPPHB tak letak tagging. Dia boleh jawab lah. Tapi yang manusia sebenar tu, yang budak tak boleh cakap. Ya, itulah dia, ya. Jadi bagaimana proses tu berlaku sehingga Tuan Syekh kata jangan excited sangat. Jangan excited sangat. Cuba kita tengok perangai ataupun akibat yang menimpa gadis-gadis Melayu. Ya, gadis Melayu. Gadis Melayu ni bila dia teruja dengan alat-alat komunikasi, maka bila ada ramai orang like dia push. Bila dia tunjuk gambar, ada orang pun like dia teruja sangat. Sedangkan orang perangkat dia tak tahu. Akhir sekali khabar ini terperangkap dengan jerat gagak hitam. Macam-macam lah. Dan orang ini biasanya berlaku kerana keterujaan. Macam kita nak pergi beli kereta, jurujual dia tahu orang teruja ni dia tak fikir panjang. Maka kita masuk dia kedai dia tu pergi kat kita, dia cakap tak erti full stop. Tak kalau beli kereta dia masuk sekarang apa macam boleh. Duit tak cukup, jangan risau, tanda tangan dia. Dia sudah tanda tangan. Tanda tangan dia buat loan. Tak payah bayar apa-apa, kita ambil je 2 bulan tak perlu bayar. Tapi lepas pada tu bengong tak apa. Mula bengong. Jadi untuk hidup bahagia sebagai menelusuri takdir tadi, tidak salah kita gembira apabila kita dapat nikmat, tapi dia pesan kat kita jangan lebih-lebih. Okey, mari saya tunjuk dia punya flow ya tadi, ya. Okey. Kalau kita kata start lah, ya. Start ni pakai songkok gayung sikit. Saya minat songkok TKI, ya, tak sekali berani. Dia dapat nikmat banyak ni, tu yang tembam sikit. Okey lah, ya. Dia telinga dia kecil sebab tu orang cakap dia tak dengar. Okey. Jadi ni orang. Orang ni manusia. Di sebalik orang ni kita ada satu lagi kita yang dipanggil alam ruh. Kan? Itu kita ni kan ada 2 komponen, betul kan? Satu komponen lahiriah, satu lagi komponen ruhani. Nah, yang kita sebut tadi kita ada pasang, betul kan? Jadi dalam mentafsirkannya dalam makna 2 pasang tadi.
Jadi yang fizikal itu sebenarnya dia adalah manifestasi kepada kita di alam rohani itu. Kan Nabi sebut dalam diri kita tu ada hati, qalbun. Jangan tuan-tuan ingat qalbun tu hati duduk sini. Hati fizikal tu. Oh, kalau hati fizikal tu ada kan orang dermu hati. Betul kan dia bagi kat orang tu, kalau orang tu kafir jadi Islam lah kan? Bukan dia tu. Hati tu organnya yang ceritanya qalbun. Jadi dalam diri di alam rohani ini kita ada satu nama, satu benda nama dia Hawa. Hawa ni dia tak ada otak. Tapi dia adalah tenaga yang mampu mendesak kita. Jadi apa saja sahabat-sahabat rasa datang dalam diri yang sifatnya desak, itu dia panggil hawa. Dia panggil hawa. Jadi desak yang berlaku dalam diri kita ni yang bersifat desak, dia terbagi pada dua. Satu dia panggil desakan tabi'i. Desakan tabi'i ni maksudnya desakan fizikal tubuh. Seperti mana lapar nak makan. Itu bukan hawa. Letih nak rehat. Dahaga nak minum. Keperluan biologikal nak balik malam Jumaat. Betul kan? Itu bukan hawa itu. Itu keperluan tubuh. Dan dia juga bersifat mendesak. Tapi yang saya maksudkan satu lagi, desak yang satu lagi bukan desak tabi'i itu, iaitu desak hawa. Bagaimana nak tahu desakan hawa? Mudah je. Jika dia terkumpul dalam makna ini, maka dia hawa. Iaitu dia ada elemen senang, seronok, sedap, malas-malas, happy. Elemen-elemen ini jika berlaku dalam diri tuan-tuan, maka yang tu dia panggil hawa. Sebagai contoh, bila kita lapar, kita makan. Jadi makan ketika lapar itu bukan hawa, tapi cari yang sedap, itu hawa. Makan itu tidak hawa. Kan kita lapar, kita pergi kantin, kita ambil je apa-apa makanan untuk menyelesaikan masalah lapar tu, itu tidak hawa. Tapi bila kita round 4 kali baru ambil, tu hawa. Pusing-pusing tak ada, start pergi pantai dalam pula. Kan? Itu hawa. Jadi hawa itu dia tidak dosa, dia bukan dosa. Dia bukan dosa. Misalnya menutup aurat, itu bukan hawa. Sebab kita ada rasa malu, maka kita tutup. Tapi yang hawanya ialah kita tukar tudung 8 kali. Nak boleh matching tu letak. Itu hawa. Tudung tu tidak hawa. Sebab tudung tu dia keperluan juga kita malu lah. Yang tukar. Jadi dia adalah elemen tu senang, seronok, malas-malas. Betul kan? Kita masuk kelas ni, kemudian kita cari tempat gelap sikit, baru aircon, lepas tu duduk belunju. Itu hawa. Sebab dia ada elemen malas. Relax. Sama lah tu. Tapi saya tak kata dia dosa, dia bukan dosa. Tapi dia lah ada benda tu duduk kat diri kita, nama dia hawa. Yang akhirnya orang panggil hawa nafsu. Dia hawa. Jadi benda ni dia bodoh. Dia tak mikir. Tapi dia ada satu kekuatan, iaitu dia push kita. Dia desak kita. Jadi bila benda ni ada dalam diri kita, maka setan dia manipulasi. Bukan salah kita. Itulah kita yang dibuat oleh Allah
Maka setan ni kan dia cerdik. Orang cerdik biasanya pandai manipulasi. Betul kan? Macam orang Arab manipulasi dekat kaunter jasa tinggi. Betul kan? Dia mari dekat puayan, dia tengok kecil boleh ni. Lepas tu dia mari dekat nak mati tempoh. Betul kan? Kamu ni pun sedih, tak apalah. Alhamdulillah. Dia balik, hooray! Dia manipulasi. Sebab dia cerdik, berarti dia tak mari kat Ustaz Faisal. Dia manipulasi. Dia manipulasi. Tapi bukanlah puaya tu tak baik, tapi puaya tu jadi kita duduk rumah pun duduk nangis marah anak dia tiup, betul kan? Bukan anak yang lain. Sebab dia sudah nak marah anak dia, dia tak ada salah apa pun, tapi dia jadi gitu. Jadi orang tu yang cerdik ni dia pandai manipulasi. Jadi tapi kalau orang tu dia tak pandai manipulasi, dia mari dengan kuasa. Kena joko. Oh, jadi dia bodoh. Boleh kan? Jadi setan ni dia cerdik. Jadi bila dia nak tipu kita, dia cari elemen-elemen yang boleh dimanipulasi. Jadi elemen yang boleh dimanipulasi dalam diri kita tu ada hawa. Jadi kalau sahabat-sahabat nak tahu apakah dia ciri hawa, betul tu. Malas-malas, happy-happy, seronok-seronok, renggang-renggang. Itu semua cantik-cantik. Itu semua hawa. Tapi benda itu belum lagi dikira dosa. Bila dia menjadi dosa, apabila dia sudah dimanipulasi oleh setan. Jadi kita ngaji tasawuf, kita tak boleh buang benda tu. Sebab buang benda tu, buanglah kita. Sebab dia adalah kita. Apa nak buangnya? Maka kita jangan buang. Cuma kita kontrol. Sebab kalau kita langsung tak ikut hawa, masalah juga. Misalnya saya tak ikut hawa kan. Saya mari ini dalam perut buncit pakai baju pagoda hok lubang banyak, betul kan? Mari sini, assalamualaikum. Mesti tuan-tuan akan belajar tutup mata. Pencemaran pandangan. Betul kan? Jadi hawa tu begitulah. Jadi bila hawa ni begini, maka Allah Ta'ala pula dia bagi dekat kita nikmat. Betul kan? Nikmat. Hakikat nikmat itu kita tahu dia limitasi, betul kan? Dia juga tidak pure. Di dalamnya ada baik, ada tak baik. Jadi bila dia datang kat kita ni pula ada satu perangai lain dia panggil gelojo. Itu yang masalah. Allah Ta'ala bagi nikmat tu, kita tak boleh nak marahkan dia sebab sebahagian daripada rezeki kita. Rezeki kita dapat gaji, rezeki kita naik pangkat, rezeki kita dapat anak, rezeki kita dapat suami, rezeki. Itu rezeki, kita takkan nak marah dekat rezeki. Jadi rezeki itu datang, dalam diri ada hawa, kita pula gelojo. Itu yang jadi excited tu. Jadi gitu. Jadi yang jadi gitu tu bukan sebab apa pun, sebab gelojo tu. Lepas tu hawa kat dalam tu pula dia respon kuat. Dia respon kuat. Jadi bila kat dalam tu respon kuat, kita punya penapis pula jarang. Jadi gitu tu. Bila boleh gambar dengan kajol tu, gitu je kajol tak ada apa pun muncul je dia. Yang boleh bergambar tu. Apa benda kajol tu tak? Betul kan? Dia begitu. Saya tengok ada satu staf dekat office tu. Pengarah staf tu ustaz lagi, profesor lagi. Tapi jarang staf tu ambil gambar. Tapi bila artis mari dekat pejabat tu, semua ambil gambar. Lepas tu upload sampai 3-4 kali dekat Facebook. Terujung lah tu. Saya kata ada apa pun. Yang artis tu anak murid kepada pengarah dekat pejabat tu. Tak ada apa pun. Jadi sebab pengarah tu tak handsome agaknya kot. Jadi dia jadi gitu. Jadi berarti bukanlah perbuatan tu dosa. Saya bukan nak kata apa yang duduk buat tu dosa. Dia bukan dosa. Cuma dia ada kesannya. Kesannya apabila kita jarang, iaitu kita punya penapis gelojo ni terlalu jarang,
yang sini pula begitu kuat menarik, maka setiap nikmat yang datang, yang hakikat nikmat itu bersamanya ada baik ada tak baik, maka kita tak nampak yang tak baik, kita nampak yang baik. Kita tak nampak. Lepas tu bila kita dah jemu dengan nikmat tu, barulah kita nampak. Padahal bukan dia baru ada, dia lama dah adanya. Cuma gelojoh tu yang tidak nampak. Macam kan ada adik yang belum kahwin. Saya dulu kahwin dengan isteri saya tak rasa jauh segamat Kelantan tu. Sebab duk gila ke dia tu kan, segamat tu dekat yang biasa. Pakcik saya yang bawa saya pergi kahwin, dia kata tak sapa-sapa lagi. Beliau hanya, kita dekat-dekat lagi, dekat-dekat lagi. Kita bukan. Sebab kita tengah kemaru dengan bini kita tu. Pakcik saya sampai curah air. Masa tu advent tak ada aircon, tak curah air. Sebab tu gila kan. Dia kita kan baju pun panak pun tak apa. Sedangkan jauh tu, distance tu dah lama ada. Iaitu daripada Kelantan ke Segamat tu lebih kurang 590 km tu. Distance tu bukan baru ada. Dulu dia ada. Tapi dia kerana kemaru betul. Tapi bila dah 17 tahun kahwin, baru berasa dia baik lah. Maka setiap kali nak balik kampung, tengok balik mana. Kalau balik Kelantan, saya kena bawa kereta. Balik Johor, engkau lah. Kenapa baru keluar? Sebab dulu gelojo. Betul kan? Ustaz pun kena juga. Tidak ustaz lagi teruk. Jadi tak nak sebutnya. Nak beritahunya ialah benda tu dia bukan baru. Dia ada, dia lama dah. Sebab oleh kerana dia dunia, dia datang sekali. Cuma kerana kita gelojoh, yang beban tu kita tak nampak masa tu. Kita tak nampak. Ada kawan saya dekat taman tu, orang tu jarang lagi pakai Alphard. Dia dah pakai Alphard. Anak seorang beli Alphard. Jadi 3 orang, kursi ada 8. Duduk 3 Jadi dia duduk cerita lah seorang naik Alphard apa begini. Jadi bila orang dah ramai ada Alphard, dia mula berumur. Dia kata bayar mahal, beki payuh lah. Lepas tu dia berumur, naik macam kereta mayat. Betul lah, enggak tak ada orang. Dia kena dia pergi kerja seorang. Ada 7 lagi kursi kosong. Maka lalu kat kubur pun dia berasa ramai tu kan. Tapi masa mula-mula dia beli tu, dia duduk berkosong. Sedangkan maintenance tu dah ada masa beli tu lagi. Dia bukan baru datang. Maintenance tu masa tu lagi ada. Jadi itulah maksud hikmah pagi. Liyaqil ma yafrah bihi. Bila kamu dapat nikmat, janganlah excited sangat. Pada-padalah suka. Pada-padalah gembira. Kenapa? Kerana nanti nikmat itu hilang, kamu juga tak adalah kecewa sangat. Tak adalah kecewa sangat. Kita bergembira kerana kita ada suami, tapi janganlah lebih-lebih sangat. Nanti sampai satu masa dia kahwin lain, kita takkan nak bunuh diri. Tapi bila kita tak gembira sangat, ujian, cobaan. Betul kan? Saya tak ada audit lah. Sebab kat sini tak ada setia belaka. Maksudnya tu kan ceramah ni semua seorang je. Jadi nak sebutnya begitu yang ni. Jadi sifat dunia itu seperti yang saya sebut tadi, ianya ada batas, iaitu ada ujung. Yang kedua, apa saja yang Allah Ta'ala beri, dia tidak beri dekat kita pure. Dia bagi kat kita tu satu benda yang kita suka. Di dalam benda yang kita suka tu ada juga benda yang kita tak suka. Begitu juga apabila dia beri pada kita benda yang kita tak suka, di dalam benda yang kita tak suka tu ada juga benda yang kita suka. Jadi sebenarnya Allah itu tak pernah zalim dengan kita. Dia beri kita semua benda baik. Cuma kerana gelojoh tadi, menjadikan mata kita apabila dapat satu nikmat, kita tengok yang kita suka. Kita tak tengok apa yang kita tak suka. Sedangkan
dalam sesuatu nikmat itu bersama kita suka, ada kita tak suka. Jadi begitulah pelajaran kita pagi ini. Liyaqillu ma yafrah bihi yaqil ma tahzan alaihi. Berpadalah gembira dengan sesuatu nikmat, kerana kamu juga akan berpada apabila kamu sedih ketika nikmat itu hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.